Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali pengajian kitab 40 hadis berkenaan tentang amalan yang sedikit pahalanya berganda. Hadis amalan yang ke-20 iaitu solat sunat 4 rakaat sebelum asar, iaitu qabliyah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Maka salah satu daripada solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu yang perlu kita usahakan juga untuk melaksanakan, jangan kita kesampingkan, iaitu salah satunya sembahyang sunat sebelum asar, iaitu qabliyah, ataupun sembahyang sunat asar 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum daripada asar. Kerana dalam hadis ini kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, artinya Allah ta'ala memberikan curahan rahmat, kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluh kepada hambanya. Kepada siapa yang Allah ta'ala merahmati, memberikan rahmat kasih sayangnya? Kepada satu orang yang shalla qabla al-'asri arba'an, iaitu kepada orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Bukan hanya dia melakukan sembahyang sunat subuh saja, bukan mana dia juga melaksanakan sembahyang sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tetapi bila mana tak kala masuk saja sembahyang fardu asar, maka sebelum dia mengerjakan sembahyang fardu asar, dia usaha untuk melakukan solat 4 rakaat sebelum asar, iaitu qabliyah. Maka dia akan mendapat curahan rahmat kasih sayang daripada Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan tuan-tuan, keperluan dalam kehidupan kita adalah tak lain dan tak bukan kita memerlukan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini bagaimana dalam kehidupan kita untuk meraih sebanyak mana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Kerana bila seseorang itu dalam kehidupannya mendapat limpahan rahmat kasih sayang Allah Jalla Jalaluh, nescaya dia sentiasa dipelihara, sentiasa diberikan perlindungan, sentiasa diberikan keamanan, kesejahteraan daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka salah satu daripada amalan untuk kita meraih rahmat, mendapat pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan kita melakukan solat sunat 4 rakaat sebelum asar, iaitu qabliyah. Kerana dalam hadis yang lain ada menyebutkan keutamaan tentang solat qabliyah asar ini ataupun sembahyang sunat asar ini. Dalam hadis riwayat Haisami dalam Majma'
Ada menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Maka dalam hadis ini menunjukkan lagi tentang keutamaan solat sunat asar ini. Apabila satu orang dia dapat melaksanakan, apatah lagi dapat menjaga dan memelihara sentiasa dapat melakukannya, solat sunat asar ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Kerana Nabi SAW menyatakan, "Man shalla arba'a raka'atin." Siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, sebelum sembahyang fardu asar, dia sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat, harramallahu badanahu 'alan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan tubuh badan dia, jasad dia itu tak dimakan oleh api neraka. Tubuh badannya, api neraka tak boleh nak membakar tubuh badannya. Kerana apa? Kerana hak hidup atas dunia dulu, maka dia sering menjadikan amalan sebelum sembahyang fardu asar, dia melakukan sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Maka salah satu daripada amalan pendinding, pemelihara kita daripada api neraka, maka salah satunya iaitu amalannya, iaitu mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Ini amalan ni tuan-tuan, pemeliharaan kita, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Artinya insya-Allah tuan-tuan, dia ni ahli syurga. Kerana dengan amalan tersebut maka mendapat curahan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga dan jauhkan daripada api neraka. Allahumma ja'alna minhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita golongan daripada mereka tuan-tuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal lagi macam mana panduan tuan-tuan untuk kita melakukannya. Maka kata ulama, cara solat sunat rawatib ini, iaitu sembahyang sunat qabliyah asar ini, dia sebenarnya ada 2 cara bagaimana untuk kita mengerjakannya. Cara yang pertama, 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Cara yang kedua iaitu 4 rakaat sekaligus, iaitu 4 rakaat 1 salam. Jadi dia ada 2 cara juga untuk kita laksanakan sembahyang sunat qabliyah asar ini. Yang pertama, 2 rakaat 2 rakaat, artinya 4 rakaat 2 salam. Cara yang kedua, 4 rakaat terus, 4 rakaat terus dengan 1 salam. Cara yang pertama iaitu 2 rakaat 2 rakaat, iaitu hak mula-mula sekali kita kerjakan dulu 2 rakaat. Kita kerjakan dulu 2 rakaat yang pertama dengan lafaz niat, usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya, usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu hak lintaskan dalam hati. Ini kita kerjakan kaedah pertama, 2 rakaat dulu. 2 rakaat dulu. Kemudian bila sudah masuk saja dalam solat tuan-tuan, dah takbiratul ihram, maka surah apa yang perlu dibaca? Seperti biasa dalam sembahyang-sembahyang sunat rawatib yang lain, surah yang dibaca selepas Fatihah rakaat pertama, maka ulama anjurkan seperti biasa, iaitu suratul kafirun, kul ya al-kafirun, sehingga habis. Kemudian rakaat yang kedua lepas Fatihah suratul ikhlas.
Ini yang dianjurkan oleh para alim ulama. Adapun tuan-tuan nak baca surah lain pun boleh, tak jadi masalah. Sebab surah selepas daripada Fatihah ni hukumnya sunat saja. Jadi ini yang dianjurkan surah yang dibaca selepas daripada Fatihah. Kemudian tuan-tuan, bila selesai saja bagi salam, bangun lagi. Lepas dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, artinya selesai 2 rakaat yang pertama. Bangun lagi, kita buat lagi 2 rakaat. Kita buat lagi 2 rakaat, lafaz niatnya sama. Usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat, lafaz niatnya sama seperti mana 2 rakaat yang awal. Surah yang dibaca juga tuan-tuan boleh juga nak sama seperti mana 2 rakaat yang pertama tadi. Ataupun tuan-tuan boleh saja pilih surah yang lain selepas daripada Fatihah. Umpamanya tuan-tuan pilih suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sehingga habis. Kemudian rakaat kedua lepas Fatihah suratul Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Tetapi tuan-tuan dalam pemilihan surah ni pastikan kita baca surah selepas Fatihah itu surahnya pastikan mengikut tertib, mengikut susunan dia. Kalau tuan-tuan rakaat pertama Qul huwallah, pilihan selepas daripada tu rakaat kedua sama ada Qul a'udzu birabbil falaq boleh, Qul a'udzu birabbin nas boleh. Kalau rakaat pertama tuan-tuan pilih Qul a'udzu birabbil falaq, memang dah tak ada pilihan lain lah. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Jangan rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, hak patah balik. Sah sembahyang, cuma kata ulama dia tak ikut tertib susunan dia. Itu cara tuan-tuan, mana-mana hak sembahyang sekalipun, surah selepas daripada Fatihah ini pastikan mengikut tertib dia, susunan dia seperti mana yang termaktub di dalam susunan Al-Quranul Karim. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kaedah yang pertama. 2 rakaat, 2 rakaat. Selesai 4 rakaat. Kemudian ada juga yang nak buat sembahyang sunat qabliyah asar ni 4 rakaat terus. 1 salam saja. Maka kaedahnya, lafaznya tuan-tuan, iaitu usalli sunnatal asri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat asar ataupun saja aku sembahyang sunat qabliyah sebelum asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini 4 rakaat terus. 4 rakaat terus tuan-tuan, 1 salam. Bila dah sembahyang saja, dah mula sembahyang saja tuan-tuan, lepas daripada Fatihah, ini walaupun 4 rakaat tuan-tuan, biasanya kalau kita sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat saja lepas Fatihah ada surah. Yang 2 rakaat yang terakhir hanya Fatihah saja. Tetapi dalam sembahyang sunat ini, ulama anjurkan bila melakukan 4 rakaat contoh, 2 rakaat ke, ataupun biasanya yang 4 rakaat straight, keempat rakaat tersebut selepas Fatihah ada surah yang dibaca. Ada surah yang dibaca. Jadi bila kaedah yang kedua ini 4 rakaat terus 1 salam, lepas Fatihah rakaat yang pertama, tuan-tuan boleh pilih juga seperti mana rakaat pertama tadi suratul Kafirun. Rakaat yang kedua lepas Fatihah suratul Ikhlas. Kemudian rakaat yang ketiga lepas Fatihah suratul Falaq. Kemudian rakaat yang keempat lepas Fatihah suratul Nas. Qul ya kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini orang panggil 4 kul lah. Orang bagi 4 kul. Bukan dia baca kul habis dah. 4 kul ni 4 jenis surah yang dimulakan dengan kul, maknanya katakanlah. Ini jenis kaedah yang kedua, 4 rakaat sekaligus. 1 salam, setiap surah lepas Fatihah setiap rakaat itu dibaca surah. Atas catatan kata ulama, untuk cara yang kedua ini boleh dok pilih sama ada melakukan tahiyat awal boleh, tak ada tahiyat awal pun boleh.
Yang pilih kaedah yang kedua ni 4 rakaat terus, satu salam. Yang biasanya rakaat kedua tu sebelum pergi rakaat yang ketiga kan duduk tahiyat awal. Bagi kaedah ni, cara kedua ini dia boleh pilih sama ada dia nak buat tahiyat awal boleh ataupun tidak. Jika dia tak baca tuan-tuan apa-apa surah pada rakaat yang ketiga dan keempat, dia buat macam sembahyang asar lah, sembahyang zuhur. Dia tak baca apa-apa surah lepas Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Dalam kaedah cara yang kedua ni, apa hukumnya? Sembahyangnya pun tetap sah, tak mengapa tuan-tuan. Tidak menjadi masalah walaupun lepas Fatihah pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat tidak membaca surat selepas daripada suratul Fatihah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita kena usahakan tuan-tuan, apatah lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita taufik dan hidayah untuk usahakan. Kalau hak sekarang ni dah buat 2 rakaat, kita usahakan tambah saja lagi 2 rakaat. Artinya 2 rakaat. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat kasih sayang yang disebutkan tentang keutamaan orang yang melakukan solat sunat 4 rakaat qabliyah sebelum asar. Artinya bukan dia mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala saja, bahkan kelebihannya sangat besar, perkara yang sangat penting akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi asbab Allah Taala jauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya hadis amalan yang sedikit pahala yang berganda, iaitu solat 4 rakaat selepas isyak. Ini tuan-tuan, semayang ba'diyah isyak 4 rakaat ni, Masya Allah, tabarakallah. Usahakan kalau boleh lepas ni jangan tinggal. Jangan tinggal tuan-tuan, kerana manfaatnya, faedahnya sangat besar. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ni, hak kita nak tarawih, tapi jangan tinggalkan ba'diyah asar. Jangan tinggalkan ba'diyah isyak. Kadang-kadang nak kejarnya cepatnya, nak dapatkan tarawih cepat, habis cepat, 2 rakaat ba'diyah isyak pun tak buat. Tapi tarawih 20 rakaat buat. Ba'diyah 2 rakaat ba'diyah isyak tak buat. Sedangkan tuan-tuan, 2 rakaat ba'diyah isyak itu lebih mulia, lebih utama daripada 20 rakaat tarawih. 20 rakaat tarawih dia boleh buat, sedangkan 2 rakaat ba'diyah isyak dia tidak buat. Maka ini satu perkara yang amat merugikan tuan-tuan. Sebab itu di sana ada aulawiyat, keutamaannya. Sebab itu dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan sembahyang sunat 4 rakaat ba'diyah isyak ini, hadis riwayat Imam Tabrani, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid kana ka'idli lailatul qadr. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang solat isyak secara berjamaah, dia sembahyang isyak berjamaah, sembahyang fardu isyak berjamaah, dan kemudian daripada itu dia melakukan solat 4 rakaat, yakni ba'diyah isyak, sebelum dia keluar daripada masjid, qabla an yakhruja minal masjid. Dia sembahyang fardu isyak 4 rakaat berjemaah, kemudian tuan-tuan dia sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat sebelum dia keluar daripada masjid. Kana ka'idli lailatul qadri, adalah ia sama seperti pahala melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah.
pahala-pahala orang yang mengerjakan 4 rakaat ba'diyah isyak, pahala dia tuan-tuan sama dia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Belum lagi kita jumpa 10 malam terakhir. Lah ni baru fasa yang kedua, 10 malam terakhir. Itu pun payah tuan-tuan nak cari-cari, tak jumpa-jumpa Ustaz tiap-tiap tahun Lailatul Qadar. Tapi kita boleh dapat pahala seolah-olah beribadah pada malam Lailatul Qadar tiap-tiap malam boleh, dengan kita tidak meninggalkan semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat qabla an yakhruja minal masjid. Sebelum kita keluar daripada masjid, dan kata Nabi SAW, usahakan untuk kita buat semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Pahalanya sangat besar tuan-tuan. Nak dapat ibadah pada malam Lailatul Qadar, nak dapat pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar tu bukan mudah. Tetapi dengan usaha yang sedikit saja, kita tambahkan lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat tuan-tuan sebelum kita keluar daripada masjid, maka dicatatkan pahala seolah-olah kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Maka sebab itu para ulama mengatakan mengerjakan solat sunat 4 rakaat selepas isyak ini tidak mutlak mesti solat isyak berjamaah di dalam masjid. Artinya tuan-tuan, kalau sembahyang isyak misalnya kata hak tempat lain pun, misal kata kat rumah, tuntutan ba'diyah isyak tu tetap. Cuma hadis ni nak menyatakan bahawa lagilah besar kelebihan orang yang sembahyang isyak berjamaah, apatah lagi di masjid. Sebab apa? Memang ada hadis tentang kelebihan sembahyang berjamaah itu. Man shalla isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Nabi kata siapa sembahyang isyak berjamaah, isyak tu dia dapat jaga tuan-tuan dengan melakukan berjamaah, maka pahalanya seolah-olah tuan-tuan dia beribadah qiyamul lail separuh malam. Apa besar tu. Nak ibadah separuh malam je tuan-tuan payah. Dengan kita jaga solat isyak berjamaah saja. Itu kata ulama dalam hadis ni. Maka yang disebutkan untuk kita kerjakan sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak ni bukanlah mutlak mesti dengan solat isyak berjamaah di masjid. Artinya kalau tuan-tuan mengerjakan solat fardu isyak, artinya di sana jangan tinggalkan juga ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak, muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam keutamaan amalan ba'diyah isyak ni 4 rakaat ini ada disebut dalam hadis yang lain, riwayat daripada Imam Tabrani, yang mana kata Nabi SAW, arba'un qabla al-zuhri ka'idlihinna ba'dal isya wa arba'un ba'da isya ka'idlihinna minal lailatul qadri. Nabi kata tuan-tuan, 4 rakaat sebelum zuhur seperti sama pahala melakukan selepas isyak. 4 rakaat sebelum zuhur sama pahala melakukan selepas isyak. Masya Allah, tabarakallah. 4 rakaat sebelum zuhur pun jangan tinggalkan juga. Dan 4 rakaat yang dilakukan selepas isyak sama seperti pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Dan hadis yang lain, dalam hadis mauquf disebutkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhu berkata, man shalla arba'an ba'dal isya kunna ka qadrihinna minal lailatul qadar. Siapa yang solat 4 rakaat ba'da isyak, solat 4 rakaat itu nilai dia tuan-tuan seperti 4 rakaat solat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Atas catatan bahawasanya 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam selainnya tuan-tuan. Kita nanti yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, maka kita usaha untuk mencarinya. Dan orang yang dapat mengerjakan ibadah tuan-tuan, umpamanya dia solat 1 rakaat saja, berketepatan pula pada ketika itu pada malam Lailatul Qadar. 1 rakaat tu tuan-tuan dia buat
pada malam Lailatul Qadar pahalanya sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selain pada malam Lailatul Qadar. Satu rakaat. Hebat tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu nilaian malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun tak lain dan tak bukan malam Lailatul Qadar. Tapi bukan semua orang yang dapat pilihan tuan-tuan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Cuma tinggal lagi tiap-tiap malam kita boleh mendapat pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan kita melakukan solat sunat ba'da Isya 4 rakaat. Jadi oleh itu kata ulama, kalau satu orang dia mengerjakan 4 rakaat ba'da Isya, kalau nak dihitung tuan-tuan, dia menyamai dengan 120,000 rakaat solat yang dilakukan pada malam lain selain daripada malam Lailatul Qadar. Sebab kita buat 4 rakaat, hitungkanlah, maka masya-Allah tabarakallah menyamai 120,000 rakaat. Mana nak buat tuan-tuan 120,000 rakaat? 20 rakaat ni pun Allahu Akbar, sakit lutut, sakit pinggang. 20 rakaat. Ini tuan-tuan nak buat 30,000 rakaat, 120,000 rakaat, itu satu perkara yang agak mustahil lah. Cuma tinggal lagi kita usaha yang sedikit saja, pahala besar, iaitu jangan tinggalkan sembahyang sunat 4 rakaat selepas daripada Isya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi panduan nak kita kerjakan macam mana tuan-tuan, kata ulama sama juga, dia ada 2 cara kaedah dia tuan-tuan. 2 kaedah. Yang pertama 2 rakaat, 2 rakaat. Kaedah yang kedua 4 rakaat terus. Baik, kita ambil kaedah yang pertama. Ini sembahyang sunat ba'da Isya 4 rakaat tuan-tuan. Kita ambil kaedah mula-mula dulu 2 rakaat, 2 rakaat. Lafaz niatnya kaedah yang pertama 2 rakaat, 2 rakaat. Yang pertama dulu, 2 rakaat yang pertama, usalli sunnatal Isya raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat selepas Isya 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah tuan-tuan sama juga seperti mana hak kita akan sebutkan tadi. Boleh lepas Fatihah suratul Kafirun sampai habis, rakaat kedua lepas Fatihah suratul Ikhlas sampai habis. Kemudian tuan-tuan lepas bagi salam saja, habis 2 rakaat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan bangun lagi, kemudian lafaz niatnya usalli sunnatal Isya raka'atain lillahi ta'ala, tanpa disebut ba'diyah. 2 rakaat yang kedua tanpa disebut ba'diyah. Usalli sunnatal Isya raka'atain lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat Isya 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah sama seperti mana bacaan surah pada 2 rakaat yang pertama. Selesai tuan-tuan. Artinya kaedah pertama 2 rakaat, 2 rakaat, artinya 4 rakaat, 2 salam. Kaedah yang kedua, kita buat 4 rakaat terus. Ini pun senang tuan-tuan. 4 rakaat terus. Jika 4 rakaat terus, tuan-tuan kena lafaz niatnya usalli sunnatal Isya arba'a raka'atin ba'diyah. Kena sebut ba'diyah. Lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat selepas Isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah yang dibaca seperti mana susunan yang kita sebutkan tadi. Iaitu setiap rakaat, yang 4 rakaat sekaligus ni, setiap rakaat boleh dibaca, setiap rakaat lepas Fatihahnya boleh dibaca surah-surah tersebut. Suratul Kafirun, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Sama juga nak buat tahiyat awal ke ustaz, 4 rakaat terus ni. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Yang penting kita nak amal ni, dapat buat ni. Setiap malam selepas Isya, tak tinggal ba'da Isya 4 rakaat. Itu kaedah pilihan. Nak buat tahiyat awal boleh, tak buat pun tak apa. Ataupun pada 2 rakaat yang terakhir tu, yang 4 rakaat sekaligus tu, 2 rakaat yang terakhir, rakaat yang ketiga, yang keempat tak baca surah lepas Fatihah pun tak apa, tetap sah tuan-tuan. Yang penting tinggal lagi kita ada keazaman nak usahakan tekan nafsu ni,
nak tambah saja lagi 2 rakaat tuan-tuan. Kerana pada saya lah tuan-tuan, dengan masa, ruang, usia kita pun mungkin esok lusa kita mati, tak tahu bila lagi tuan-tuan. Inilah hak yang ada, ilmu yang kita dapat, maka teruslah buat, amalkan. Jangan tinggalkan kata ulama ini dalam kehidupan kita, semayang ba'da isya 4 rakaat. Sebagai bukti kita mendapat keberkatan dalam Ramadan ini, sebagai satu nilai tambah. Mudah-mudahan barakah Ramadan ni kita tambah lagi tuan-tuan amal ibadah kita, khususnya apatah lagi semayang sunat 4 rakaat selepas isyak ni kita tidak tinggalkan dan kita tidak kesampingkan, kerana pahalanya sangat besar. Satu orang nanti tuan-tuan di hari akhirat, dia tahu bagaimana amal ibadahnya atas dunia. Bila dibentangkan saja buku amalan catatannya, maka dia boleh nafikan, ya Allah, ini bukan amalan aku, ini bukan buku aku, ya Allah. Allah Ta'ala kata, dak, ini buku kamu. Dak, aku tak pernah dapat pun malam Lailatul Qadar. Aku tak pernah cari pun malam Lailatul Qadar. Apatah lagi nak beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini bukan aku punya, ya Allah. Ini banyak ini pahala-pahala ibadah malam Lailatul Qadar. Rupanya tuan-tuan, setiap malam lepas main fardu isyak, dia tak tinggalkan ba'da isyak 4 rakaat. Maka tercatatlah pahala seolah-olah beribadah pada malam Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak usaha untuk mencari setiap tahun 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan untuk bertemu Lailatul Qadar, tapi boleh kita mendapatkannya tuan-tuan. Tinggal usahakan sikit saja untuk melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita beramal, dan mudah-mudahan amalnya itu kita itu dicatatkan pahala oleh Allah Ta'ala, yang mana kita akan ambil nanti di akhirat menjadi asbab kita mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dan seterusnya mudah-mudahan kita mendapat syurga yang dikurniakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini menjadi pemangkin kepada kita untuk menjadi benar-benar hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi tuan-tuan, kita mengambil kesempatan tafa'ul dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan syaitan dirantai, artinya kurang dari segi dorongan untuk kita melakukan dosa dan maksiat. Banyaknya amal ibadah kita boleh dapat lakukan dengan sempena keberkatan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Maka itulah tandanya ibadah kita ataupun kita mendapat barakah keberkatan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sentiasa dikuatkan iman oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umur dalam ketaatan, diberikan kekuatan untuk membanyakkan amal soleh ibadah di sisi Allah Ta'ala, dan paling penting kita sentiasa mendapat rahmat serta keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.